Warna sememangnya tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Setiap individu pasti mempunyai warna kegemaran mereka tersendiri. Malahan melalui warna juga dapat mewujudkan satu persekitaran yang positif. Mengikut laporan yang dikongsikan oleh portal My Health, psikologi warna bersependapat ia mengajar kita mengenai pandangan manusia akan warna yang ada dalam kehidupan seharian. Tahukah anda, warna bukan sahaja penting dalam kalangan orang dewasa, namun ia juga penting bagi golongan kanak-kanak dan bayi. Menurut satu kajian oleh University of Sussex, warna yang ada pada dinding rumah juga dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan tingkah laku anak-anak sekaligus dapat meningkatkan daya minda kreatif mereka. Ternyata kesan dan pengaruh warna ini memberi impak dalam kehidupan setiap individu. Warna yang pelbagai dapat mempengaruhi jiwa, emosi serta naluri kita. Tentang warna ini, pastinya warna ini mempengaruhi kehidupan kita. Dan topik kita hari ini, warna-warni kehidupan, begitulah juga kehidupan kita. Kalau kita lihat kisah Puan Azimah tadi, kehidupan kita ini memang berbeza-beza. Takdir kita berbeza-beza, kehidupan kita warnanya juga berbeza-beza. Dan bagaimana juga untuk kita mencorakkan kehidupan kita ini mengikut warna yang diberikan dalam kehidupan ini. Dan hidup kita ini juga bukan seperti layar perak zaman P.Ramlee dahulu. Fiza, yang hitam putih sahaja. Ada pelbagai warna yang sebenarnya mencorakkan kehidupan kita, karakter kita, persekitaran kita, malah aura kita. Dan hari ini, Masya Allah, auranya cukup luar biasa sebab kita bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa. Kita mulakan dengan seorang yang sangat popular di TikTok. Kita bersama dengan Nur Suhaili Muhammad Amin ataupun lebih mesra dengan panggilan Aunty Purple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terpaksa duduk tengah ni. Sebab tak nak bagi yang sama, purple dengan purple. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Fauzia Azmi, yang mana Puan Fauzia ini dah 5 tahun sebenarnya menggemari warna hitam. Lebih kurang macam Aunty Purple lah. Ya, betul, Ini kita ada nama samaran ke Kak Black ke apa ke? Tak ada. Mungkin boleh rakan-rakan kenalan ataupun saudara mara memang dah tahulah kita orang ni memang The Black Family. Team Black. Team Black. Okey, baik. Dan Fiza, terakhir sekali kita bersama dengan Coach Fauzul Naim Ishak yang merupakan seorang perunding pembangunan potensi diri. Apa khabar, Coach? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjemput sekali lagi. Sebelum kita mula nak tanya dulu, Coach, warna favourite apa? Saya oren. Oren. Okeylah, purple, hitam, oren. Okey, tapi hari ni kita bukan nak ketawa Ya. Jadi kita nak cerita pasal warna. Okey, kalau kita boleh mulakan dengan Coach dulu kan, sebelum kita nak dengarkan agaknya kenapa sahabat-sahabat kita ni memilih untuk menggemari warna-warna ini. Bagaimana sebenarnya, Coach? Warna ini kita suka ataupun tak suka, kita buka mata memang kita akan dipenuhi dengan warna. Bagaimana warna ni memang mempengaruhi dalam kehidupan seharian kita? Okey, bila menyebut tentang warna, warna ni ada di semua tempat. Dan kehidupan ini juga ada warna-warni dia. Ada warna yang sugul, ada warna yang ceria, ada warna yang bersemangat. Dan begitu juga bagaimana manusia memilih warna. Kenapa? Kerana warna itu adalah refleksi kepada apa kesukaan dia, apa kegemaran dia dan mungkin apa kecenderungan dia. Ramai orang di luar sana mengatakan bahawa warna ni ada kaitan dengan karakter. Ada mengatakan bahawa warna ini ada kaitan dengan sejauh mana orang memilih dan menyukai. Sebab tu bila sebut kat luar sana, ada sesetengah ketikanya orang sengaja memilih warna terang. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa dia adalah individu yang mungkin ceria, bersemangat, mempunyai orang kata keterujaan. Tapi ada orang yang memilih warna-warna sugul, warna-warna gelap. Kenapa? Nak menggambarkan bahawa dalam keadaan kesedihan, kebimbangan. Sebab itu warna ni memang banyak kesan pada kehidupan. Cuma satu perkara, ramai orang mengatakan bahawa adakah warna ini menggambarkan personality? Adakah warna ini menggambarkan dia punya tingkah laku? Banyak kajian di luar sana dah dibuat tentang warna. Dan kebanyakannya membuat kesimpulan sebenarnya personality tidak menggambarkan warna. Kenapa? Kerana warna ni lebih kepada sejauh mana orang
melihat sejauh mana warna itu mempengaruhi. Tapi kalau diri sendiri tidak. Minat. Kerana warna kepada diri sendiri lebih kepada pilihan. Minat dan kecenderungan kita lah. Dan mungkin warna tidak mempengaruhi personaliti seseorang, tetapi sekejap lagi saya nak tanya kepada coach bagaimana warna sebenarnya mempengaruhi mood seseorang ataupun persekitarannya. Okey, ni kita nak tanya kepada sahabat-sahabat kita. Kita nak mulakan dengan yang hitam ataupun yang purple, Fiza? Kita mulakan yang hitam. Okey, Kak Fazia, kalaulah suami saya Syahiran berada di sini, mesti dia akan gang dengan Kak Fazia juga. Sebab Syahiran kalau kita buka almari dia, wardrobe-nya, semua bajunya berwarna hitam. Jadinya boleh geng dengan kita orang lah sebab Team black. Team black. Sebab Black. daripada segi anak, ibu, bapa, semuanya black. Jadinya kita orang tak merasakan warna hitam tu warna yang membosankan, warna yang sugul, tidak. Kami berasa warna hitam tu adalah warna yang berkarisma. Sebab warna hitam ni dia boleh berdiri dekat kaki dia sendiri. Elegan tak? Ya, elegan. Okey, tetapi kenapa Puan Fazia memilih untuk warna hitam ni sebagai tema keseluruhan untuk keluarga? Sebab kalau kita secara individu kita sendiri sahaja. Okey, tetapi apabila anak-anak pun digayakan, ditata riaskan setiap hari dengan warna yang warna gelap, warna hitam, kelabu putih dan sebagainya. Kenapa? Sebab macam saya kata tadi, saya rasa warna hitam ni adalah dia ada karisma dia sendiri. Jadinya tak kisahlah kita ambil gambar ke apa ke, kita jangan takut dengan orang lain lebih highlight ke apa. Tapi sebab minat kita orang yang sangat mendalam pada hitam. Tapi bila kita nak cantikkan dia, kita sulamkanlah sikit dengan warna putih. Orang kata hitam tu bold, tapi kan yakin dan elegan kan. Dan kalau kita lihat karakter tadi, coach kata tak ada mempengaruhi karakter, tapi kalau kita tengok keyakinan daripada apa yang Puan Fauziah katakan tadi, nampak keyakinan tu ada kaitan dengan warna yang diminatinya. Okey. Yang tengah duduk ni atas ribbon ni siapa namanya? Nama apa sayang? Tash Z. Wah, sudah bagi Tash ke Zak? Tash. Macam ni, Talia Z, Tara Z, Tash Z dan Tap Z. Wow. So Sebab Z ada tu tak ada black lah. Okey, kita ada juga anak-anak dan suaminya di sana yang hari ini semua wanita. Okey, tak apa, dia boleh lari-lari. Silakan. Okey, itu tentang Puan Fauziah sendiri. Mungkin kita nak tanyakan kepada Puan Suhari, dah 15 tahun menggemari warna purple. 15 tahun ini bukan mudah. Okey. Saya tak nak tanya kenapa mula minat purple. Tapi saya nak tanya penerimaan suami. Maklumlah, warna hitam ni dia boleh diterima oleh universal kedua-dua gender. Tapi kalau warna purple, Dek, bangun tidur purple. Tutup mata purple. Senduk pun warna Senduk purple. purple, dapur purple, langsir purple. Nasi pun purple lah. Ada. Rasa macam mana kan? Macam mana dia buat nasi goreng purple? Okey, macam mana penerimaan suami So, sebenarnya? alhamdulillah suami sangat sportif lah dan sportif dan sporting. So dia tak ada masalah. Even kami punya private space, bilik pun warna purple. So ruang kat rumah pun warna purple, dia tak ada masalah. Dia, Tak ada masalah. Dia sporting. Tapi favorite colour suami apa? Dia suka warna hijau. Yana ingat tak dulu macam mak kau hijau? Makcik purple, betul Ini kalau guru-guru tu sasar macam Mak kau hijau. Mak kau purple. Tapi seronok sebenarnya bila tengok konten ataupun video-video yang dihasilkan oleh anti purple di social media dan sebagainya, dan ramai juga yang komen di situ yang macam sebab anti purple lah saya mula meminati warna purple. Bagaimana sebenarnya anti melihat penerimaan orang di sekeliling anti, dan sebenarnya anti memberi orang kata satu semangat dan suntikan positivity kepada semua yang view konten daripada anti purple? Okey, sebenarnya anti pun tak sangka tahu warna purple tu dapat bagi inspirasi. Kita pun macam tak sangka ada orang yang suka purple tapi cuma mungkin dia tak dapat gambaran yang betul ke, gambaran yang terbaik ke atau macam mana, tapi bila dengan konten-konten purple yang anti buat dapat bantu sikit. Rupa-rupa saya pun suka purple. Cantik rupanya purple ni. So daripada situ dapat sikit bagi inspirasi lah. Nanti kejap lagi kita kena buat content together. Tapi nak tanya juga, tadi dikongsikan tentang masak kan. Chopping board warna purple, pisau warna purple, kobis dia pun kobis purple. Memang nampak macam dia nak potong makanan masuk. Semua warna sama. Nampak. Kalau kita ni takut tak nampak pula kan sebab purple. Okey, tapi nak tanya juga, memang minat warna purple saja ke ataupun tak dibenarkan warna lain ada? Fleksibel. Tapi utamanya purple. Kalau Kak Fazia, fleksibel juga ke memang hitam sahaja? Pernah tidaklah sampai makanan tu hitam, tapi pernah terjadi peristiwa di mana masa tu saya dalam pantang. Bila dalam pantang, kalau suami saya cuti, dia akan menyediakan semualah saya punya kelengkapan. Dan suami saya ada masak sampai hangus dan dia masukkan dalam konten mengatakan hitam dah jadi tema
rumah. Bukan setakat rumah, tapi makanan sendiri pun sampai dah jadi Boleh, hitam. tapi jangan hari-hari kalau makanan tu terakor Itu hitam. kan dia tanya, sayang sedap ke tak sedap? Sedap, Bi. Sebab you yang masak. Team Black, Team Black. Okey, baik. Coach, Okey. kita dah dengarkan daripada Puan Fauziah, daripada Anti Purple sendiri tentang bagaimana minat mereka, kecenderungan mereka terhadap satu jenis warna, purple dan juga warna hitam. Tapi sebenarnya bagaimana warna-warna ni juga mempengaruhi mood. Sebagai contohnya kalau kita ada anak kecil, dikatakan dan dikabarkan, diberitakan juga yang tak elok kalau kita letakkan anak kecil dalam bilik berwarna kuning. Sebab lagi kuat nanti anak tu akan menangis dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pemilihan warna ni memberi kesan kepada mood kita setiap hari? Okey. Bila menyebut tentang warna dan juga mood, sebenarnya ada banyak kajian yang dibuat melihat perspektif bagaimana warna ni mempengaruhi emosi, mempengaruhi cara orang memandang, cara orang menerima. Dan bila tentang warna ni, warna tu memang ada kesan kat situ. Baik. Sebab tu bila sebut tentang nak mewujudkan mood, contoh, ada setengah kedai makanan segera, dia memilih warna merah. Sebab apa? Sebab warna merah ini menyebabkan orang rasa lapar. Wah. Dan ada keinginan untuk makan cepat. Jadi kalau pinggan jangan ambil warna merah, nanti makan banyak. Begitu juga ada pula yang memilih warna biru. Kenapa? Biru itu adalah menunjukkan bahawa orang lebih percaya, orang lebih yakin. Dan biru itu menggambarkan bahawa aku nak membantu. Sebab tu banyak parti politik menggunakan warna biru. Ini saya pun nak tanya soalan Kenapa? ni. Kerana dia menggambarkan bahawa yakinlah pada aku, percayalah pada aku. Dan ketenangan mungkin. Itu. Dan juga bila sebut tentang merah pula adalah warna semangat. Ada orang tahu warna semangat. Sebab tu bila sebut tentang warna ni memang dia ada banyak pengaruh kepada warna. Ada pengaruh kepada orang kata sejauh mana orang punya persepsi terhadap warna tersebut. Sebab tu bila sebut tentang anak, ada orang kata kalau boleh anak tu biliknya tu elak daripada warna apa? Warna kuning, warna pink orang kata. Sebab sebab pink tu sebenarnya warna lust, warna kegairahan, warna amarah. Sebab tu bila sebut tentang perkara ni dia bergantung kepada persepsi sebenarnya. Ada orang kata sebagai contoh, orang kata warna merah ni adalah warna marah, warna geram, warna amarah. Tapi ada setengah orang menggambarkan contoh bangsa Cina, nampak warna merah tu warna luck, warna nasib baik. Sebab tu dia nak kata bahawa benda tu adalah statik dengan benda tu tidak. Kerana dia bergantung pada persepsi orang terhadap warna tersebut. Okey, saya suka bila coach katakan yang mana warna ni bukan saja mempengaruhi mood tetapi persepsi kita terhadap seseorang ataupun sebuah organisasi. Betul. Dan ini macam tadi coach ada katakan tentang kalau kita lihat parti-parti politik ni kan, kalau kita lihat Sabtu lepas baru penamaan calon. Jadi kalau kita lihat bendera-bendera dah pun mula dinaikkan. Jadi adakah sebenarnya dengan memilih, kalau kita lihatlah parti-parti politik pun warna-warna yang dipilih adalah warna-warna yang terang, warna-warna yang mudah untuk dilihat dan diingati. Adakah ini sebenarnya untuk memainkan peranan penting juga dalam persepsi seperti Yuan katakan tadi? Sudah tentu. Sebab bila warna terang menunjukkan bahawa setiap warna tu dia ada semangat dia sendiri. Contoh biru terang, ada semangat biru terang. Warna merah ada semangat warna merah. Dan di sebalik semangat tersebut, semangat untuk apa? Semangat untuk membantu, semangat untuk berani, semangat untuk yakin. So setiap semangat tu ada. Sebab tu ada banyak orang kat luar sana mengaitkan warna aura. Sejauh mana aura warna ini memberikan keyakinan, memberikan pengaruh kepada orang yang melihat. Itu yang menyebabkan warna itu ada pengaruh. Dan saya juga pernah bertanya apakah aura saya. Warna aura saya adalah warna gold. Sebab tu kalau saya aksesori macam cincin ke gelang ke subang ke, saya tak boleh yang warna silver. Saya lebih kepada warna gold. Sebab itu lebih menyerlah dan lebih sesuai dengan tone kulit saya lah. Tone warna kulit pula. Dia main tone kulit. Okey, kita nak kongsikan sesuatu juga bersama dengan anda di studio dan juga anda penonton yang mana terdapat satu kawasan ataupun perkampungan di Kuala Selangor ini yang mana pengasasnya memilih konsep pelangi untuk diletakkan di kawasan penginapan di sana. Kita saksikan bingkisan ini. Warna boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Malah ia juga menunjukkan personaliti individu itu sendiri. Kampung Pelangi yang terletak di Bukit Hijau Jeram Selangor antara lokasi menarik bagi mereka yang inginkan kelainan. Ceria, penuh dengan warna-warni, ia menjadi daya tarikan pelancong yang gemarkan keunikan serta pelbagai aktiviti menyeronokkan. Kami punya aktiviti dia lebih kepada aktiviti bersama seisi keluarga. Contohnya macam menaiki aktiviti drum train, kita naik yoyo kart, archery, memanah. Kita ada orang kata flying fox yang berdekatan dekat sini juga. Jadi dia more kepada orang kata aktiviti seisi keluarga. Ditubuhkan sejak 2015 lagi, konsep ini diinspirasikan
dari Kampung Pelangi yang terletak di Indonesia, Korea dan Taiwan. Ia diasaskan oleh Ustaz Kamil Siddiq yang juga merupakan seorang penulis dan juga pendakwa bebas. Didekorasi dengan warna-warni sebabnya warna ni pun merupakan satu dakwah kepada masyarakat untuk memberikan orang kata menukar stigma masyarakat yang mengatakan warna itu lebih kepada perkara yang negatif lah. Jadi kami nak menunjukkan warna pelangi ni orang kata warna indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan ada warna-warna ni lah kehidupan kita akan ceria. Orang kata tak suram lah dan tak kemurungan lah bila kita tengok warna-warna pelangi ni. Dengan berkonsepkan campsite, terdapat pelbagai jenis penginapan berwarna-warni yang disediakan untuk pengunjung. Kita buka pelbagai penginapan. Okey, dekat sini kita ada homestay, kita ada bus stay, cabin stay toilet, type A, kita ada hobbit stay, kita ada dome stay, capsule stay. Dia pelbagai. Dia sebab kita lebih kepada orang kata jumlah keluarga dalam satu family tu, dalam satu keluarga tu, so dia boleh pilih dia nak duduk dekat bilik penginapan yang bagaimana. Selain itu, lokasi ini juga menjadi daya tarikan kepada ibu bapa yang ingin membawa anak-anak untuk menerokai kepelbagaian warna di sini. Ikutkan kalau kata kanak-kanak tarikan tu, yes, memang betul. Sebab kanak-kanak bila datang sini kata, wow, ini ke? Warna-warni lah semua tempat ni. Sana warna sini. Dia akan, bila family tengok anak-anak mereka bagi orang kata macam orang dia punya pandangan, best lama tempat ni, best lama kita as yang orang kata yang bekerja kat dalam sini, kita pun rasa seronok. Kampung yang berkonsepkan warna-warni ini bukan sahaja menarik dilihat, malah ia juga memberi kesan positif dalam kalangan pengunjung, tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak. Ternyata apa sahaja warna kegemaran anda, pastikan ia memberi kesan yang positif dalam kehidupan seharian. Itu tadi rakan wartawan kita Madi kata pastikan warna itu memberi kesan positif dalam kehidupan kita. Betul. Dan ini kita nak tanya kembalilah kepada coach sebelum kita nak bersama dengan Puan Fauzia dengan Aunty Purple kita. Kalau kita lihat anak-anak yang baru lahir juga ibarat kanvas yang mana kita akan mencorakkan kehidupan mereka dengan warna-warninya. Macam tadi dikatakan bahawa warna itu, melalui warna itu juga sebenarnya dia boleh mempengaruhi personality, dia boleh memberi dan juga satu dakwah. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa kadang-kadang kita ni ada orang tu dia ada pilihan dia sendiri terhadap warna ini. Tapi bagaimana kita pula sebagai orang di sekeliling tak boleh nak judge ataupun kita tak boleh nak menilai orang tu mengikut warna yang mereka gemari. Ini yang penting juga untuk kita warnakan kehidupan kita ni, coach. Betul. Dia sebut tentang manusia melihat manusia. Dia akan ada persepsi. Sebab tu dia dalam banyak ketika bila saya kendalikan kursus sebut kata apa, bila kita melihat seorang manusia lain tu, yang kita nampak hanyalah fizikal sahaja. Kita tak nampak dia punya hati bagaimana, tak nampak dia punya fikir bagaimana, tak tahu apa pilihan yang dibuat dan mengapa dia memilih benda tu. Sebab tu sebagai manusia kita kena berhenti bersangka-sangka. Supaya kita tak jadi saka. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia kenapa saya kata begitu? Kerana kadang-kadang bila kita lihat orang ni, sebagai contoh kita nampak dia pakai warna ni lah, dia ni nak menunjuk lah tu. Kemudian berlaku pula cakap orang lain. Kau tahu? Tu tun saka tu. Tu cara menggunakan saka. Untuk apa? Nak mula memburuk-burukkan orang. Sebab tu dia sebut dalam perkara tu, setiap orang dia ada pilihan dia sendiri. Dan bila ada pilihan orang itu, pertama hormat pilihan tersebut. Kerana setiap orang tu dia ada sebab kenapa dia memilih. Dan di pihak kita sendiri sebagai individu, kita juga ada pilihan kita. Dan pilihan kita mungkin berbeza dengan pilihan orang lain. Dan berlapang dada dengan pilihan yang berbeza. Cita rasa kita berbeza-beza. Sebab itulah warna-warni kehidupan. Itu. Baik, kita dah faham tentang bagaimana sebenarnya warna mempengaruhi persepsi kita, mood kita. Tapi saya nak tanya kepada Aunty Purple tentang bagaimana sebenarnya warna purple ni dah menjadi identiti kepada Aunty Purple sendiri. Sebab yalah kalau dah pakai warna lain mesti orang akan cakap, "Ni Aunty Purple, kenapa dah jadi Aunty Orange pula?" Bagaimana sebenarnya warna purple ni? Semua range warna purple tu dah pakai lah. Oh, wow. Kalau tanya saya tak ada spesifik purple. Okey. Dia asal warna purple
saja saya suka. Jadinya kalau macam Yana tanya tadi, apa tu tadi? Identity. Identity. Okey. Sebenarnya purple tu memang dah macam jadi branding untuk Aunty kan. So bila orang tengok sebenarnya daripada rumah kan. Kelas Aunty. Mana tadi? Daripada rumah orang tengok, sebenarnya orang yang meletakkan branding tu pada Aunty, netizen yang letakkan. Dia kata Aunty ni rumah dia purple, dia mesti suka purple. So komen-komen netizen yang sangat bernas sebenarnya, yang mengatakan kita nak panggil dia Aunty Purple lah. Sebenarnya bukan saya yang letak nama Aunty Purple tu, daripada komen-komen netizen, dan saya rasa benda tu sangat sesuai untuk branding saya. Jadi saya teruskan dengan branding Aunty Purple tu sebab apa salahnya, sebab saya memang suka warna purple. Memang suka. Suami Aunty ada TikTok account ke social media account tak? Ada TikTok. Ada TikTok. Jadi Uncle Purple. Sebenarnya suami Aunty Purple ada juga, kalau kamera boleh pan sikit, ini suaminya yang juga hari ini datang dan memakai baju warna purple. Okey, itulah yang dia kesan. Ke depan sikit, ke depan sikit. Okey. Kalau cakap tentang tadi kita tanya kan, ada tak suami macam rasa macam bilik tidur warna purple ni kan, baju pun warna purple lah macam tu kan. Anak-anak macam mana? Memang penerimaan mereka okey ke, ataupun mereka pun sebenarnya kadang-kadang raya macam lah, mami boleh tak tahun ni tak nak warna purple? Diorang sangat sporting juga. Tapi bilik diorang Aunty tak kacau. Bilik diorang punya personal space. So bilik warna ikut kesukaan diorang. Tapi diorang support kalau hari jadi Aunty, diorang akan bagi bekas beras warna purple. Dia bagi periuk warna purple. Diorang support apa yang Aunty suka. Saya rasakan Yana tak boleh nak panggil Aunty sebab nampak muda sangat. Dia jadi hakak purple. Okey. Tapi Puan Fazia pula, kalau macam Aunty banyak berkongsi tentang bagaimana suami dan keluarganya juga memberi support dan sokongan. Untuk keluarga Kak Fazia sendiri macam mana? Suami ada cakap tak, you ni asyik hitam je? Sebenarnya untuk saya pula, nampak saya dekat sini macam saya yang ni kan. Sebenarnya mastermind adalah suami saya. Boleh masuk sikit. Dia pun ada kat belakang tu juga. So mastermind suami saya. Jadinya untuk outfit ke apa, anak-anak pun dah tahu bila dah siap atas katil kan. Dah datang. Siap atas katil tu, warna hitam dia orang dah tahu. Oh, mami black kan. So maksudnya kalau black tu cukup lah. Kalau kadang-kadang ada juga hari yang kita orang pakai warna lain, biru ke apa, tapi dia orang dah tahu tu daddy tak ada. So warna hitam ni adalah memang boleh dikatakan, tak kira lah hari raya, raya korban ke, raya haji ke apa, mungkin tukar poket. Yang lain base tetap hitam. Tapi memang tak ada pernah terfikir ke macam nak tukar warna lain ke? Sebab kalau kita lihat di Kaca TV ni dengan hiasan rumah, pinggan, mangkuk sama juga dengan Aunty Purple tadi, semua warna hitam. Memang black and white saja. Ada tak pernah orang kata macam cubalah suntik sikit warna-warna keceriaan dalam kehidupan? Pernah tak? Tak, sebab kita orang merasa kita orang dah rasa kuat. Ya, situ kan. Kita dah merasa kuat dengan warna hitam kita orang tu. Memang diri kita orang. Pernah kita orang nak pakai warna lain ikut tema kawan lah, macam bending apa kan. Tapi nak bersiap, ya Allah, 2 jam tak siap lagi. 2 jam tak siap lagi. Tak rasa diri tu tak macam cakap kan, tak boleh warna silver, betul tak? Lebih suit dengan warna gold. Macam tu juga dengan kita orang. Kita orang rasa lebih suit dan kita orang lebih yakin. Tambah-tambah saya pula kan sebagai peniaga online kan. Jadinya hitam tu yang membuatkan orang kata apa, pelanggan-pelanggan saya ni terkesima, terpesona dengan hitam saya tu. Okey, tapi untuk anak-anak sendiri. Anak-anak ada cakap tak? Cakap, Mami, I like warna lain. Yes. Warna pink, princess. Yang nombor satu, dia very the daddy punya style. Dia akan ikut saja apa mami and daddy cakap. Dia tak pernah bantah. Walaupun dia penat satu hari, dia kelas muzik ke kelas ni, kelas tu, kelas ni, dia tak pernah merungut. But yang nombor 2, dia ada favourite dia sendiri. Tapi dia mengikutkan saya sebab saya sangat patuh dengan suami saya. Apa suami saya cakap, saya akan ni. So anak-anak mungkin dah terbiasa dengan kena ikut. Sebab mami dah ikut cakap daddy. So diorang semua ikut. So diorang Okey. Soalan ni mungkin sensitif sikit. Jadi bila kita terlalu orang kata patuh. Bukan patuh lah, kita diktate lah, kita terlalu anak kena ikut apa yang kita suka, bukan apa yang mereka inginkan. Contoh sebenarnya anak kecil perempuan kan, pergi sekolah tengok ada princess tu, princess dia nak suka warna pink. Normalnya budak perempuan suka warna pink. Tapi kalau kita nak suruh dia ikut apa yang kita minat, takkah ini akan juga mengganggu proses pembesaran mereka nanti? So far nampak tu tidak, tapi saya selitkan di rumah. Jadinya di rumah dia boleh dia boleh all out lah dengan dia punya apa minat dia semua. Tapi kalau dengan kita nak pergi jalan ke apa yang bersekumpulan, kita orang akan pastikan kita orang tetap team black. Saya suka sebab kedua-dua ibu di sini mereka membenarkan anak mereka untuk pilih apakah warna kegemaran dan tak sebenarnya diktate
apa yang mereka perlu. Tak adalah suka. kejam sampai macam tu. Tapi kan, Coach, di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Coach boleh beri inspirasi kepada mereka di luar sana tentang bagaimana sebenarnya pemilihan warna khususnya memberi impak kepada emosi kita secara dalam dan juga aura yang kita pancarkan kepada orang di sekeliling kita. Penting sebenarnya pilih warna ni. Betul. Bila menyebut tentang warna, ada beberapa pandangan menarik lah. Ada setengah pakar kat luar sana mengatakan bahawa kena pakai baju ikut hari. Hari ikut warna. Contoh orang kata hari dia kata contohnya hari Isnin kena pakai baju warna putih. Okey. Orang kata hari Selasa pakai baju warna ungu. Kalau kita dah tak hari Rabu Fiza pakai baju warna putih, biru. betul. Ini adalah pandangan yang mana menggambarkan bahawa setiap hari kena ada warna. Kena ada warna. Dan warna itu untuk menggambarkan bahawa kita ni positif. Menggambarkan bahawa kita ni hidup. Dia tidaklah mati. Kenapa? Bila sebutan hidup tu hidup dengan wujudnya warna. Wujudnya warna. Dan kita boleh memilih warna apa yang kita nak pakai, warna apa yang kita nak bawa. Sebab dia akan memberi refleksi kepada orang yang melihat. Kerana bila sebut tentang warna-warna positif, warna putih, warna hijau, warna biru, ini warna-warna positif. Dan selalu kalau kajian, kebanyakan lelaki suka warna biru. Suka warna biru. Perempuan pula suka warna hitam. Ada orang kata begitu. Sebab tu bila sebut tentang perkara tu. Bukan warna pink Tak, ada warna hitam. Sebab tu bila sebut tentang perkara ni, dia bergantung kepada sejauh mana kita nak bawa diri kita. Tapi satu perkara yang kita nak faham. Positif, negatif bergantung pada persepsi. Tidak mengatakan bahawa kita pakai warna hitam nampak sugul, nampak bahawa dia itu adalah untuk bimbang, untuk menunjukkan bahawa kesedihan. Tidak juga, sebab hitam itu menunjukkan independen, orang yang berdikari, menunjukkan orang yang mempunyai keyakinan untuk buat sesuatu. Dan menariknya juga bila cakap tentang hitam, bila saya mula berkenalan dengan suami saya, sebab dia setiap hari pakai hitam, saya rasa dia sangat misterius. Dia sangat penuh misteri. Tapi sekarang dah terungkai kan? Dia macam memberi keterujaan untuk mengenal lagi tentang... Tapi memang betul, hitam itu memang warna misterius. Warna hitam itu warna untuk menunjukkan bahawa aku misteri. Kau kena kenal aku lebih. Okey, itu. Tapi dah terungkai lah misteri. Tidak lagi misteri sekarang ini, dah ada penuh warna-warni dan pelangi. Kita nak baca juga komen-komen di Facebook ni. Katanya daripada Ina Aslina, saya dikenali dengan Kak Pinky Hello Kitty sebab saya suka pink dan juga kartun Hello Kitty, sehingga kan perniagaan juga bertemakan pink. Ini Zaid Paan kata kelebihan warna hitam nampak seperti seorang gangster dan geng motosikal. Tak nampak kesan kotor pada baju, tak payah risau kalau ada kotor pada baju. Okey, ini daripada Mazlidin. Dia bagi untuk saya. Dia kata, apa beza Fiza dengan Air Katira? Air Katira banyak warna, Fiza mewarnai hidup saya ni. Nasib baik dengan dia Air Katira, bukan Air Bandung. Kalau Air Bandung sama. Kalau Air Bandung. Air Katira warna apa? Katira warna hijau. Warna pink. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada coach kita Puan Fauzia dan juga penonton kita hari ini yang sudi berkongsi serba sedikit pengalaman. Sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan, tapi insya-Allah dari masa ke semasa boleh terus kita kongsikan kepada penonton kita. Tapi apa-apa pun sebagai rumusannya, warna itu tidaklah 100% mempengaruhi personaliti kita, tetapi janganlah pula kita ada persepsi terhadap orang yang mungkin meminati warna-warna tertentu, kerana sentiasalah mewarnai kehidupan anda. Gitu. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, tapi mesti ramai yang tertanya-tanya juga. Kalau Fiza, warna favourite apa? Saya suka warna pastel lah, macam merah jambu. Macam tu. Jadi kalau nak bagi hadiah kepada Fiza Sabjahan, pastikan warna-warna tapi saya fleksibel. Jangan sumpah. Okey, baik.